ketakwaan, nurul habari, syahadah. Syahadah. Di dalam bulan yang suci diturunkan kitab suci Al-Quran, datang sebagai mukjizat, Al-Quran sebagai Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Bicara DR bersama saya Hafidh Hussain pada malam ini. Akan menemani anda untuk 1 jam ini dan Alhamdulillah hari ini 17 Ramadan bersama dengan kita semua sambut hari ini sambutan Hari Nuzul Al-Quran, dan hari ini saya berbaju Melayu untuk kita sama-sama merasai kehebatan dan juga peristiwa yang berlaku pada hari ini. Dan hari ini juga kita dikejutkan dengan dua lagi, satu dari cerita. Semalam 3,000 lebih dan hari ini jangkitan COVID-19 setakat hari ini juga 3,000 lebih, iaitu 3,332 seperti mana anda dapat saksikan di kaca TV anda. Ini bukan satu angka yang mengembirakan kita ataupun boleh membuatkan kita tenang. Walaupun banyak kebebasan yang telah pun diberikan oleh pihak kerajaan dalam tempoh ini, kita perlu berjaga-jaga. Kalau kita lihat kepada pecahan negerinya, iaitu di Selangor sendiri 1,083 kes, semalam juga mencatatkan 1,000 lebih, dan Sarawak 522, Kelantan 401, Kuala Lumpur 359, Pulau Pinang 158, Kedah 105, Negeri Sembilan juga mencatatkan peningkatan mendadak 111, dan kebanyakannya semua negeri sudah pun mencatatkan 3 angka. Perlis juga mencatatkan kes baru hari ini 1 kes, Putrajaya juga 9 kes, walaupun peningkatannya sedikit namun masih lagi ada peningkatan dan juga jangkitan baru dalam tempoh 24 jam seperti mana yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi sila ambil maklum berkenaan dengan daerah yang merah ataupun zon yang merah serta jumlah-jumlah jangkitan yang dilaporkan, dan juga anda perlu ingat kepada R0 ataupun nilai keboleh jangkitan yang telah pun diumumkan setiap hari untuk kita lihat bagaimanakah perkembangan virus ini akan merebak berdasarkan kepada R0 itu sendiri. Dan juga kami ingin kongsikan kepada anda laporan harian untuk mereka yang menerima suntikan dos vaksin, sama ada dos pertama dan juga dos kedua. Sehingga semalam mereka yang mendaftar juga hampir 10 juta, dan juga vaksinasi sedang berjalan ketika ini untuk fasa yang kedua melibatkan golongan-golongan rentan, OKU, golongan warga emas dan juga golongan komorbid. Jadi anda boleh terus mendaftarkan diri anda untuk menerima suntikan vaksin, sama ada melalui MySejahtera, cara yang paling mudah, dan anda boleh tambah tanggungan anda sama ada ibu, ayah ataupun adik-beradik anda, ataupun melalui laman web yang disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi sila laporkan ataupun daftar diri anda untuk kita sama-sama menerima suntikan vaksin yang telah pun dijadualkan. Kini fasa kedua dan seterusnya akan menganjak ke fasa ketiga dan akhirnya fasa keempat, dan akhirnya insya-Allah golongan ataupun herd immunity itu dapat dibentuk menjelang hujung tahun ini. Dan pada malam ini kita ingin bercakap berkenaan dengan satu lagi topik penting. Mungkin ramai yang tahu dan juga mungkin ramai yang tidak tahu juga berkenaan dengan PKB40, merupakan satu inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan bagi memastikan supaya sistem kesihatan kita berada di tahap yang baik dan juga meningkatkan kesedaran orang awam berkenaan dengan inisiatif PKB40. Kita ingin menyantuni kepada terutamanya mereka yang berada di atas pagar, sama ada tahu ataupun dia tak tahu bagaimanakah kita ingin memanfaatkan PKB40 ini. Kita ada dua tetamu hebat pada malam ini. Cantik dan segak orangnya. Kita perkenalkan yang pertama Dr. Anas Alam Faizli, Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd. Apa khabar Doktor? Khabar baik, terima kasih. Suara dia yang mahal tu. Tapi kita dengar kejap lagi penjelasan lanjut berkenaan dengan topik pada malam ini. Dan seorang lagi Dr. Nur Haslinda Ismail, Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan juga Ketua Quality Assurance Protect Health. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik. Saya boleh panggil Dr. Linda ya? Boleh, Hafiz. Kedua-dua nama doktor ni sangat panjang malam ni, jadi saya
addresskan Dr. Anas dan juga Dr. Linda untuk kita bercakap berkenaan dengan Peka B40. Dan anda sudah menonton rancangan ini di saluran Berita RTM dan juga di saluran Facebook Live Berita RTM. Sekiranya anda ada persoalan ingin tanyakan, anda boleh ajukan melalui Facebook kami. Namun sebelum itu, kita ingin memberi laluan kepada resepi sihat dan hari ini kita ingin bercakap berkenaan dengan khasiat buah zaitun. Saksikan. Ya Jamalu, ya Jamalu, oh ya Jamalu, ya Jamalu. Hai. Akak nak cerita dekat akak-akak semua tentang khasiat minyak zaitun. Akak-akak nak tahu tak? Minyak zaitun ini diperoleh dari perahan buah zaitun atau lebih dikenali dengan Olea Europea. Nak terbelit lidah akak nak sebut. Okey, buah zaitun ni merupakan tanaman tradisional dari rantau Mediterranean. Nak tahu rantau Mediterranean dekat mana? Buka Google Map ya. Minyak zaitun ini mengandungi vitamin D, E dan bebas lemak trans. Banyak lagi tahu khasiat minyak zaitun ni. Jom akak ceritakan lebih lanjut khasiat minyak zaitun. Akak-akak nak tahu tak? Terdapat lemak yang sihat dan kaya dengan kandungan antioksidan dalam minyak zaitun ni. Mengikut kajian oleh Persatuan Jantung Amerika, mereka yang makan lebih daripada setengah sudu besar minyak zaitun mampu mencegah penyakit kardiovaskular dan penyakit jantung koronari. Berkhasiat sungguh minyak zaitun ni kan? Satu lagi, akak-akak yang selalu sapu roti dengan mentega lah, margarin lah, butter lah. Okey, dah. Lepas ni kurangkanlah ya. Apa kata gantikan dengan minyak zaitun. Akak-akak sihat. Keluarga pun sihat kan? Ada lagi kebaikan minyak zaitun ni. Akak-akak yang mengamalkan minyak zaitun ni kurang berisiko mengembangkan penyakit tekanan darah dan kolesterol tinggi serta mengurangkan keradangan, trombosis, metabolisme karbohidrat dan masalah dengan pembalut dalam saluran darah. Akak tak tipu. Ini fakta, okey? J'aimerais embrasser ce garçon, mais je ne sais pas comment lui dire. Apprends-moi. Selepas ini, setiap pagi, akak-akak semua bangun je dari tidur, bolehlah dapatkan sesudu minyak zaitun. Baiklah, itu sahaja minggu ni dari akak untuk penonton setia akak. Bye! Datang bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, untuk melepas segala dosa yang pernah dilakukan. Kini tiba saatnya kita lalui malam keajaiban, malam syurga, malam Lailatul Qadar. Satu segmen yang cukup menarik dengan lagunya, dengan suaranya untuk kita mengingatkan kepada anda berkenaan dengan pentingnya ataupun khasiat buah zaitun itu sendiri, pastinya menjadi satu pilihan yang cukup popular dalam bulan Ramadan selain daripada buah kurma itu sendiri. Jadi anda boleh dapatkan buah zaitun, tapi anda perlu berhati-hati kerana dikhawatiri ada juga yang menjual buah zaitun ataupun minyak zaitun yang tidak asli dan boleh menyebabkan kesihatan kita terganggu dan sebagainya. Baik, tajuk pada malam ini kita ingin bawakan kepada anda berkenaan dengan skim peduli kesihatan kumpulan B40 ataupun lebih mudah untuk kita sebut sebagai Peka B40 yang sudah pun lama diperkenalkan sebelum ini. Mungkin ada yang tidak tahu, mungkin yang separuh-separuh tahu dan juga langsung tidak tahu, dan ini penting untuk kita mencermati dan juga memahami. Dekat meja saya ada tab, ada kertas pun ada untuk kita sama-sama mempelajari satu ilmu penting berkenaan dengan PKB40. Baik, kita mulakan dulu dengan Dr. Nur Hasinda ataupun Dr. Linda terlebih dahulu berkenaan dengan saringan kesihatan. Selalunya bila menjelang bulan Ramadan ni, sekarang pun sudah pun 17, masih lagi ada keraguan untuk melakukan orang kata saringan kesihatan bulan Ramadan. Tapi sebenarnya ia sangat penting dalam tempoh ini. Mungkin doktor boleh kongsikan di awal pembukaan bicara ini. Baik, terima kasih Hafiz ya. Setiap individu ya, termasuk saya, Hafiz juga, kita perlu cakna akan kesihatan masing-masing ya. Jadi saringan kesihatan ini sebenarnya memang digalakkan dilakukan secara berkala, tidak kiralah umur kita berapa.
bagi memastikan tahap kesihatan berada pada paras yang optimum. Sebab kebanyakan dari kita ni dia takut untuk melakukan saringan kesihatan sebab dia rasa macam beban lepas ni bila dah tahu dia ada penyakit, dia perlu makan ubat setiap hari dan kadang-kala dia tidak mahu menerima hakikat dia mempunyai penyakit. Walau bagaimanapun, sekiranya kita lambat kesan penyakit seperti kencing manis darah tinggi, mungkin komplikasi itu telah pun berlaku semasa kita dikesan tu. Jadi sebab itulah kami di sini nak berbicara dengan lebih lanjut tentang skim PKB40 yang termasuklah saringan kesihatan ini. PKB40 saringan kesihatan dan khususnya kita ingin tekankan dalam bulan Ramadan ini bukan bermakna kalau bulan puasa maka saringan kesihatan ini tidak berlangsung dan sebagainya. Baik, sebelum saya lajukan perbincangan kepada apa itu Protect Health dan sebagainya, ingin saya tanyakan kepada Dr. Anas juga berkenaan dengan dalam bulan puasa ini kadang-kadang banyak juga orang risau, misalnya ambil darah, derma darah, apatah lagi suntikan vaksin ketika bulan Ramadan ini akan menyebabkan batal puasa dan sebagainya. Penting untuk kita maklumkan kepada masyarakat di sana, khususnya kepada mereka yang termaktub di bawah PKB40 ini untuk memahami prosesnya dalam bulan Ramadan ini. Terima kasih Hafiz. Ini soalan yang agak penting lah yang kita perlu clear di air. Jadi berkenaan soalan ini, bila kita melakukan saringan kesihatan, terdapat pengambilan darah di mana pesaring perlu diambil darah. Jadi ini yang membangkitkan soalan adakah ia membatalkan puasa. Jadi yang saya tahu, sepahaman saya, jumhur ulama kontemporari telah semua sepakat bersetuju bahawa pengambilan darah di bulan puasa pertama tidak merencatkan puasa, tidak mengurangkan pahala puasa, malah tidak membatalkan puasa. Malah apabila kita boleh anggap pengambilan darah untuk saringan kesihatan ini adalah salah satu tujuan ke arah menjaga amanah, menjaga tubuh dan jisim badan yang baik, dan kita boleh anggap sebagai jihad di bulan Ramadan, insya-Allah. Itu salah satu cara untuk kita mendapatkan pahala yang lebih mudah. Namun tidak ada kekhawatiran untuk, saya rasa bukan ini pertama kali kita melalui bulan Ramadan. Pastinya banyak kali dan juga isu ini tetap juga perlu kita perhalusi dan juga perjelaskan kepada orang ramai. Betul. Dan sebenarnya doktor sebagai CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health sendiri, ramai juga tertanya peranan doktor dan juga penerangan berkenaan dengan Protect Health itu sendiri. Terima kasih. Protect Health Corporation Sdn Bhd adalah merupakan sebuah anak syarikat tidak berasaskan keuntungan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Protect Health telah ditubuhkan untuk menguruskan inisiatif yang berkait dengan pembiayaan perkhidmatan penjagaan kesihatan seperti yang telah diamanahkan, dimandatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Protect Health telah ditubuhkan sejak 2016 dan pada tahun 2019 kita telah bermula dengan skim peduli kesihatan PKB40. Manakala tahun lepas kita telah memula sebagai operator untuk skim SPIKPA, skim insurans pekerja asing, dan baru-baru ini seperti yang pasti ramai tahu, Protect Health telah dilantik sebagai pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta dalam program imunisasi COVID kebangsaan untuk fasa 2 dan fasa 3. Mungkin boleh kongsikan terus fasa 2 perkembangannya sekarang bagaimana? Alhamdulillah dalam setakat hari ini lebih 2,500 klinik swasta telah berdaftar dengan Protect Health, manakala lebih 100 hospital swasta telah berdaftar dengan Protect Health. Di mana kita akan telah pun memberi latihan dan akan memulakan pemberian vaksin melalui klinik swasta bermula 4 Mei minggu hadapan, dan kita telah bermula dengan pilot projek perintis di Negeri Sembilan dan juga di Selangor. Tak lama. Dan pastinya Protect Health sendiri memberi ataupun mengurangkan sedikit beban kepada pihak kerajaan dari segi sudut PPV dan sebagainya, kerana kita perlu kerja herd immunity ataupun immunity kelompok itu menjelang hujung tahun, insya-Allah. Dan bercakap berkenaan dengan PKB40, Dr. Linda, pastinya ramai yang tahu, kita tahu dalam PKB40 itu banyak manfaatnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak mendaftar, sebab kalau kita melihat kepada statistiknya masih lagi ada dan juga ramai yang tidak tahu tentang kewujudan PKB40 yang mana mereka boleh memanfaatkan kemudahan dan juga apa yang ada dalam kandungan itu sendiri. Mungkin doktor boleh jelaskan supaya mereka tahu bahawa kepentingan ini mereka perlu ambil dengan segera. Okey, terima kasih Hafiz atas soalan tersebut.
Okey, di sini saya ingin berkongsi tentang PKB40. Dari segi namanya sendiri, iaitu PK adalah singkatan kepada Peduli Kesihatan untuk kumpulan B40. Ia adalah salah satu inisiatif kerajaan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang ditubuhkan yang bermula pada 15 April 2019 untuk membantu rakyat kumpulan B40 ini. Skim ini adalah secara percuma diberi dan terbuka kepada penerima bantuan sara hidup yang kini dikenali sebagai Bantuan Prihatin Rakyat yang berumur 40 tahun dan ke atas serta pasangannya juga layak untuk menerima skim ini. Penyertaan untuk skim ini sebenarnya adalah secara automatik layak sekiranya adalah layak bantuan sara hidup dan berumur 40 tahun memang automatik layak dan tidak memerlukan apa-apa pendaftaran ya. Semua automatik. Ya, semua automatik. Okey. Jadi saya nak kongsikan objektif kenapa PK ni ditubuhkan. Sebenarnya kita nak meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang berkualiti. Samping itu juga mengurangkan beban kos sara hidup terutamanya di kalangan golongan yang berpendapatan rendah serta meningkatkan kesejahteraan rakyat ini. Selain daripada itu, fokus utama PK B40 ni adalah sebenarnya untuk pencegahan penyakit tidak berjangkit non-communicable disease ataupun nama singkatan dia adalah NCD. Jadi sebab kita tahu beban penyakit NCD ini, penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, kesihatan mental dan juga kanser ni semakin meningkat di negara kita. So fokus utamanya adalah untuk mengurangkan beban NCD ini. Selain daripada itu, ia juga untuk mengukuhkan jalinan kerjasama antara pihak swasta dan awam sebab kita, dalam PK ini pemberi perkhidmatan itu adalah daripada doktor-doktor di swasta, klinik-klinik swasta dan juga kita mengutamakan penjagaan kesihatan primer lebih kepada pencegahan. Selain daripada itu, skim ini juga menawarkan 3 lagi manfaat, iaitu manfaat kedua adalah bantuan alat perubatan sehingga 20,000 boleh kita biaya, dan yang ketiga adalah pemberian insentif dalam melengkapkan rawatan kanser sebanyak RM1,000 yang akan dikreditkan terus kepada akaun pesakit tersebut. Dan manfaat keempat adalah insentif tambang pengangkutan sehingga RM1,000 bagi mereka yang tinggal di Sabah dan Sarawak dan sehingga RM500 bagi mereka yang berada di Semenanjung Malaysia. Kalau tengok kepada jumlah dalam manfaat ini, siapa yang nak bagi RM1,000 doktor ya? Kalau dalam keadaan sakit dan juga memerlukan. Jadi jangan lepaskan peluang seperti doktor kongsikan. Sebenarnya kalau kita boleh buka kepada laman web PKB40 akan ada satu pautan yang anda boleh masukkan nombor IC, betul doktor? Betul. Dan di situ anda akan lihat sama ada mungkin anda ingin semakkan kepada ibu bapa anda dan sebagainya. Selepas ini kita ingin tanya kepada doktor, kenapa 40 tahun ke atas saja? Kenapa saya tidak layak, dan juga 40 tahun ke bawah itu tidak layak? Pasti ada jawapan yang perlu dijelaskan oleh Dr. Linda dan juga Dr. Anas kembali selepas ini dalam Bicara Dinar. Syahadah, satu lafaz berbeza resam. Kemuliaan, kedamaian dan kesejahteraan
dakwaan syahadah. Kemasukan pendatang asing tanpa izin atau parti mengundang pelbagai masalah sosial, jenayah dan menggugat kestabilan negara. Mereka berpotensi menyebarkan wabak COVID-19 dan mencetuskan penularan luar jangka. Aktiviti tekong mendalangi kemasukan parti, penyelundupan dan jenayah rentas sempadan mengancam kedaulatan tanah air. Jangan jadi pengkhianat, mempertahankan negara, tanggungjawab bersama. Laporkan sebarang maklumat berkaitan parti dan jenayah rentas sempadan. Assalamualaikum kau, salam sejahtera bersama kau aku Nur Jadi Uli diom abar ai bajau. Sampai ke Doha EDK Jere, kabar ai dusun mantad Kota Kinabalu. Kopi Bosian, member Kodogo Dimna Michael dan Abal ai Kadaza. Pengudah kereta ke Debai ia labuh ke Sungai Sarawak. Baik, masih setia bersama dengan Bicara DR pada malam ini. Anda boleh terus menonton di saluran berita RTM dan juga menerusi Facebook Live Berita RTM untuk kita bincangkan berkenaan dengan PKB 40. Mungkin awal ini kita sudah memberi bayangan dan juga penerangan berkenaan dengan manfaat dan sebagainya. Tadi Dr. Linda bercakap berkenaan dengan B40 dan juga mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Ada juga persoalan orang ramai ni. Biasalah kalau kita dah bagi A, orang katanya B. Bagi B, orang C cakap macam ni. Dan persoalannya sekarang, kenapa 40 dan ke atas sahaja, Doktor? Okey, baik, Hafiz ya. Okey, sebelum tu ya, PKB 40 ni sebenarnya adalah satu pembiayaan penjagaan kesihatan yang menyeluruh untuk populasi B40 ini. Ia dimulakan dengan projek perintis pada tahun 2019 dan ini dah masuk 2 tahun lah birthday dia. Dan dilaksanakan secara berperingkat. Pada tahun 2019 tu kita bermula dengan umur 50 tahun ke atas dan bermula Januari 2020 kita memperluaskan skim ini kepada golongan yang berumur 40 tahun ke atas serta pasangannya. Dan kenapa 40 tahun ke atas ini dipilih ya? Sebenarnya berdasarkan kajian dan data-data sebelum ini kita dapati golongan yang berumur ini mempunyai beban penyakit NCD ataupun penyakit tidak berjangkit ini lebih tinggi berbanding dengan kumpulan umur M40 dan juga T20. Jadi sebab itulah bila kita tengok kepada ini dan lebih-lebih lagi dan apa tu dan bila peringkat umur ni juga kita dapati banyak yang penyakit tidak dapat belum dikesan ya untuk dan banyak yang tak tahu dia punya kawalan penyakit dia pun tidak terkawal. Jadi untuk masa hadapan insya-Allah kita jika diberi peluang dan melihat kepada keberkesanan program ini juga akan diperluaskan kepada kumpulan umur yang lain lah. Kalau usia 2 tahun tu masih lagi barulah orang katakan, tapi bukannya menjadi alasan untuk kita tidak ambil tahu. Dan mungkin Dr. Anas sendiri ada jawapannya berkenaan dengan progres ataupun perkembangan PKB 40 ini sepanjang pelaksanaannya. Mungkin Doktor boleh kongsikan, mungkin ada data-data tertentu yang perlu saya dan juga penonton kita tahu, Doktor? Jadi Alhamdulillah ya, setelah lebih daripada 2 tahun pelaksanaan PKB 40, PKB 40 telah banyak membantu kumpulan B40 daripada keempat-empat manfaat yang telah ditawarkan. Daripada manfaat pertama iaitu saringan kesihatan, PKB 40 telah buat saringan kesihatan kepada lebih daripada 488,775 penerima telah berjaya disaring. Dan daripada seramai hampir 500,000 yang telah disaring ini, 151,729 penerima telah dikesan
newly known NCD cases yang seperti Dr. Linda sebut tadi, maksudnya telah dikesan mempunyai sekurang-kurangnya salah satu penyakit tidak berjangkit seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi dan masalah kesihatan mental iaitu kebimbangan atau kemurungan yang kita telah rujuk ke klinik kesihatan ataupun klinik swasta untuk rawatan lanjut. Dan bila kita diagnose newly known NCD cases ni, ini adalah satu prevention. Seperti pepatah Arab ya. Al-wiqayah khairum minal ilaj. Jadi kita prevention is better than cure. And daripada segi kos pula, apabila early prevention and early treatment is massive cost saving to the government sebab kita dapat mencegah dan sebelum penyakit itu berlalutan dan memerlukan kos rawatan yang jauh lebih tinggi. Melalui manfaat 2, manfaat 3 dan manfaat 4 pula, ia telah dapat membantu mengurangkan beban kos kewangan yang terpaksa ditanggung kumpulan B40 ini. Dan jadi kita sangat rasa PKB40 ini perlu dicapai oleh lebih ramai penduduk Malaysia yang layak. Sebenarnya mungkin boleh kongsikan sekali yang layak sebenarnya berapa ramai kalau ikutkan? Kalau ikut statistik PKB40 umur 40 ke atas dan pasangannya tahun 2020 adalah 4.9 juta penerima. Jadi ada lagi 4.5 juta penerima PKB40 yang perlu tampil ke hadapan, hadiri saringan kesihatan untuk mendapat semua manfaat PKB40. Tapi saya faham nak pergi saringan kesihatan ni ramai yang takut sedikit. Tapi sebenarnya better to know than not know. So jadi kita boleh buat tindakan awal. Betul. Itu ramai. Bila kita doktor menyebut berkenaan dengan ramai yang takut untuk pergi saringan kesihatan ni, macam awal Dr. Linda kongsikan, mereka ini dalam keadaan tak nak tahu sebenarnya mereka sakit. Kalau tahu sakit ini macam-macam masalah, kena pakai ubat lah misalnya. Namun kita ingin tahu juga dalam saringan PKB40 ni, selain doktor sebutkan berkenaan dengan NCD dan juga beberapa perkara lain, sebenarnya dalam penilaian itu apa yang dinilai secara keseluruhannya, doktor? Okey, dalam PKB40 ni untuk manfaat 1, saringan kesihatan ini dilakukan penerima itu dia perlu hadir ke klinik 2 kali lawatan dan saringan yang dilakukan oleh doktor pada lawatan pertama adalah menyeluruh dan komprehensif dalam kita punya program ni lah. Yang pertama, pengambilan sejarah kesihatan dan penyakit individu serta keluarga lah, termasuk dia punya faktor-faktor risiko kesihatan sama ada dia merokok ataupun aktiviti fizikal dia. Dan selain daripada itu, kita juga melakukan saringan kesihatan mental dan pemeriksaan fizikal termasuklah seperti pengambilan berat, tinggi, pengiraan BMI. Ya, selain daripada itu, semasa lawatan pertama ini juga pesakit akan melalui pemeriksaan klinikal payudara bagi yang wanita, sebab kita tahu kebanyakan wanita ni kadang-kadang dia tidak perasan yang sebenarnya ada ketulan ya. Jadi dan insiden di Malaysia, insiden kanser di Malaysia juga semakin meningkat ya. Kajian sebelum ni pun memang prevalence apa ni kita panggil bila selalunya kanser ni dikesan dah lambat, dah selalunya dah tahap ketiga, keempat baru dikesan. Jadi dalam saringan PK ni kita masukkan elemen untuk doktor periksa melakukan pemeriksaan klinikal payudara. Dan bagi lelaki pula pemeriksaan klinikal prostate bagi mengesan terutamanya bagi penerima lelaki yang berisiko lah. Okey, selain daripada itu, pada lawatan pertama ini juga penerima akan diambil darahnya, sampel darahnya dan dilakukan ujian air kencing juga Hafiz. Dalam pemeriksaan darah ni agak banyak sebenarnya saya ingin kongsikan di sini ya. Yang pertama adalah kita ambil spesimen darah full blood count. Kita nak tengok sel darah merah kita, hemoglobin kita, platelet,
sel darah putih, dan yang kedua adalah HbA1c, iaitu nak tahu tahap kawalan gula dalam badan, dan pada masa yang sama kita nak kesan seseorang individu tu ada kencing manis ataupun tidak melalui HbA1c. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan paras kolesterol dan juga lipid dalam darah. Yang keempat adalah pemeriksaan buah pinggang. Itu pun juga diperiksa masa darah itu pun diambil masa lawatan pertama, selain daripada ujian air kencing lah, untuk mengesan kehadiran gula ataupun dan sebagainya. Jadi pada lawatan pertama, kedua ini tidak dikenakan apa-apa bayaran, diberikan secara percuma, termasuklah yang pengambilan darah tersebut. Darah ini akan dihantar oleh doktor ke makmal-makmal yang partner lab kita yang memang ada akreditasi, yang menerima akreditasi, dan dalam tempoh 2 minggu lawatan kedua perlu dilakukan oleh penerima, di mana lawatan kedua ini lebih kepada konsultasi. Masa inilah doktor nak cerita tentang keputusan darah yang diambil masa lawatan pertama tadi kan. Jadi kalau masa tu keputusan darah tu menunjukkan paras gula yang tinggi contohnya, jadi doktor yang merawat itu akan terus membuat rujukan untuk rawatan selanjutnya di klinik kesihatan yang berhampiran. Saya dengar perkataan percuma tu, saya pasti ramai yang berpusu-pusu untuk mendarat, sebab saya juga pernah membuat rawatan, pastinya bukan PKP10, pastinya kalau di luar akan dikenakan cas-cas tertentu, dan ini percuma, dan pastinya kalau boleh saya katakan more than target dari segi apa yang dilakukan ataupun di bawah saringan itu sendiri. Dan apa yang menarik lagi selain daripada percuma itu sendiri, ada juga dalam PKP40 ini terletaknya bantuan alat perubatan yang ditawarkan. Ini juga penting untuk kita jelaskan kepada anda, selain daripada rawatan yang percuma dikatakan oleh Dr. Linda tadi. Ini akan ditangani oleh Dr. Anas sebentar saja lagi. Kita berehat sekali lagi, kita moreh dulu, kita kembali selepas ini dalam Bicara DR. Sawit, nama yang cukup berharga. Minyak diperolehi, didagangkan ke dunia. Minyak sawit penuh nutrisi. Ketahanannya pasti di suhu tinggi. Kini tampil mampan berkualiti. Inilah sawit penuh keunggulan. Inilah sawit anugerah Tuhan. Sikit daripada RM1 nak makan. RM1 takkan tak ada pada. RM1 daripada. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Asli beg kau? Apa hal pula? Ibu. Mana ada yang kau cari lah kalau ada. Tapi yang kau tu kau ajar sangat apa hal? Mana tahu ah. Buruk ni kau habiskan ha? Habis. Oi, kau menipu dengan benda ni? Kau apa? Kau yang panas asal kau menipu aku. Sama menipu. Kau kau ajar sangat. Kau nak menipu apa? Sebab kau menipu. Kau bini aku lah. Manusia punya amalan ni kena ingat. Kalau hadis kata, amal seseorang hamba itu
antara diterima dan ditolak. Jemaah masbuk tu apa Ustaz? Orang yang masbuk ini dia kena tambah rakaat. Sunat kita berwuduk sebelum mandi wajib. Nabi kata siapa yang memenuhi saf kosong dia akan dapat rumah dalam syurga. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang tinggalkan salat, orang tu yang kafir aja. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Seingat saya, mungkin tiada negara yang boleh memberi satu skim perkhidmatan kesihatan yang sebaik ini. Seperti mana dikongsikan oleh Dr. Linda berkenaan dengan begitu banyak sekali saringan yang percuma dimuatkan dalam PK ataupun skim PKB 40 ini. Tidak cukup dengan itu, Doktor. Mungkin Dr. Anas ada jawapannya berkenaan dengan bantuan alat perubatan itu sendiri. Mungkin perlu perjelaskan juga kerana ianya perlu ada angka di situ 20,000 dan sebagainya. Mungkin perlu diperjelaskan bagaimanakah bantuan alat itu boleh dimanfaatkan dan juga apa kaitannya angka 20,000 itu sendiri. Jadi Hafiz, selepas melakukan manfaat pertama tadi, saringan kesihatan yang sangat komprehensif, penerima PK layak untuk menerima manfaat kedua, ketiga dan keempat. Okay. Jadi bawah manfaat kedua ni ada bantuan alat perubatan maksimum adalah RM20,000 untuk satu penerima. Okay. Terdapat 10 jenis kategori. 10 jenis kategori. Yang kategori pertama adalah stent jantung, drug eluting stent. Mungkin Hafiz selalu dengar ada orang buat operation masuk stent dalam jantung. Jadi PKB40 penerima boleh mohon stent untuk jantung dan akan dibayari oleh program PKB40. Kedua, alat sendi tiruan. Okay. Ketiga, alat bantuan pendengaran, hearing aid. Hearing aid boleh mencecah sehingga RM5,000 satu pasang. Keempat, perentak jantung iaitu pacemaker, prostesis dan implan untuk tulang belakang, prostesis dan ortosis tulang anggota, kanta mata intraokular untuk pesakit katarak, alat terapi pernafasan dan oksigen concentrator, bantuan sokongan nutrisi serta specialized wheelchair, kerusi roda. Jadi bantuan seperti yang saya sebut tadi untuk setiap penerima adalah sebanyak RM20 seorang penerima. Dan sepanjang PKB 40 dilaksanakan RM20,000. Sepanjang PKB 40 dilaksanakan oleh kerajaan, penerima boleh memohon mana-mana bantuan alatan perubatan di dalam 10 senarai tadi yang dia layak terimalah. Perlu dapatkan reference dari pakar di hospital kerajaan. Jadi satu penerima mungkin boleh menerima lebih daripada satu alat, asalkan tidak melebihi had RM20,000 seorang. Dan setakat hari ini alhamdulillah di bawah PKB 40 kita telah meluluskan lebih daripada 22,000 permohonan untuk manfaat kedua. Di Protect Health juga kita ada melaksanakan aktiviti strategic purchasing dan price negotiation. Dan alhamdulillah last year untuk stand untuk jantung sahaja, Protect Health telah berjaya menjibatkan lebih daripada RM10 juta kepada kerajaan. Dalam 10 bantuan yang dinyatakan ini paling tinggi yang mana kalau doktor boleh kongsikan? Stand untuk jantung, daripada segi kos stand untuk jantung. Stand untuk jantung itu antara yang popular lah dalam kalangan B40 khususnya. Sebab itulah maka PKB40 ini perlu dimanfaatkan. Dan mungkin doktor boleh, tadi Dr. Linda menerangkan kepada kita berkenaan dengan bantuan 1,000 dan sebagainya. Persoalan juga wujud bagaimanakah bantuan itu ataupun jumlah itu disalurkan. Prosesnya bagaimana kalau mereka ini layak untuk menerimanya? Ya, manfaat untuk melengkapkan 1,000 ini bagaimana disalurkan? Jadi seperti yang saya terangkan tadi, selepas komprehensif saringan kesihatan pertama layak untuk manfaat 2, 3 dan 4. Manfaat ketiga adalah insentif melengkapkan rawatan kanser yang diberikan dalam 2 peringkat. Peringkat pertama adalah selepas pesakit disahkan menghidap kanser oleh pakar kanser ataupun onkologis. Jadi sebanyak RM300 akan dimasukkan ke dalam akaun penerima. Kemudian penerima perlu melengkapkan rawatan seperti yang dinasihatkan oleh pakar onkologis tadi. Selepas selesai kesemua rawatan yang dijadualkan, penerima akan mendapat baki RM700. Jadi keseluruhannya penerima akan mendapat RM1,000. Permohonan ini akan dilakukan oleh doktor yang merawat pesakit atau penerima PKB 40 ini.
Mengapa manfaat ini diperkenalkan adalah kerana kita tahu dan kita tahu yang pesakit kanser ramai yang tidak melengkapkan rawatan. Jadi kita berikan insentif halfway. Jadi kita berikan insentif supaya kita dapat berikan sedikit insentif supaya penerima PKB 40 melengkapkan rawatan kanser. Itu dia antara jawapannya cukup jelas berkenaan dengan manfaat 1, 2, 3 dan 4 dan juga kita paparkan kepada anda di Kaca TV berkenaan dengan infografik yang jelas siapakah yang layak menerima ataupun apakah jenis manfaat yang diterima. Dr. Linda, kalau kita boleh kongsikan, ini dah 2 tahun, boleh katakan 2 tahun lebih tempoh PKB 40 ini sendiri. Kita faham bahawa dalam tempoh pandemik ini kadang-kadang rangka promosi dan juga memperkenalkan PKB 40 bukan sahaja peranan media kita sendiri. Kita ingin tahu juga PKB 40 dalam tempoh bulan Ramadan ini dan juga COVID itu sendiri. Adakah masih berlangsung dan bagaimana perjalanan dan juga perkembangannya? Okey, terima kasih Hafiz. Okey, sebenarnya PKB 40 ni masih lagi diteruskan walaupun dalam situasi negara kita dilanda pandemik COVID-19 ini ya. Walau bagaimanapun ia perlulah dijalankan dalam keadaan norma yang baru. Perlu patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Termasuklah pengambilan suhu badan di klinik, mendaftarkan butiran diri, penjarakan sosial dan penggunaan hand sanitizer. Ya, dan pada masa ini juga sebenarnya sangat-sangat digalakkan semua rakyat kumpulan B40 ni yang layak untuk hadir membuat saringan PKB 40 di mana-mana klinik swasta yang berdaftar dengan Protect Health atau klinik kesihatan yang terdekat. Kenapa saya kata pentingnya ataupun lebih galak saya menggalakkan untuk hadir walaupun dalam keadaan pandemik ni, sebab kita tahu dalam ramai yang terkesan sebenarnya dengan keadaan pandemik, ramai yang kehilangan pekerjaan, tidak dapat berjumpa dengan ibu bapa, betul tak? Benda ini berkait dengan stres, kemurungan ya. Dalam seperti mana yang saya katakan tadi, dalam kita punya saringan kesihatan, kita juga melakukan saringan kesihatan mental. Prevalence penyakit kesihatan mental mengikut National Health Mobility Survey 2019 ya, 3 dalam 10 orang dewasa ni mempunyai masalah kesihatan mental. Jadi benda ni sebenarnya penting untuk kita pick up lebih awal dan membuat rujukan untuk rawatan selanjutnya bagi kesihatan mental ya. Okey, bagi senarai klinik swasta yang berdaftar dengan PKB 40 ni boleh dirujuk di laman sesawang www.pkb40.com.my dan dalam tempoh pandemik ini disarankan penerima membuat temujanji terlebih dahululah sebelum hadir ke klinik untuk membuat saringan kesihatan kerana dikhawatiri ada klinik yang mungkin menukar waktu operasi mereka lah ekoran COVID-19 ini. Itu dia pkb40.com.my. Anda boleh saja ke laman web berkenaan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Baik Dr. Anas, tadi kita sudah menyentuh berkenaan dengan manfaat 1, 2, 3 dan manfaat keempat ni ramai juga nak tahu berkenaan dengan pengangkutan itu sendiri. Walaupun mungkin ada orang menganggap bahawa manfaat pengangkutan itu tak apalah. Tapi sebenarnya ianya juga termasuk dalam PKB 40. Mungkin doktor boleh jelaskan. Jadi yang manfaat keempat ni pula adalah manfaat insentif tambang pengangkutan. Kita sedia maklum ramai yang juga tidak mendapatkan rawatan kerana masalah pengangkutan. Jadi manfaat keempat, insentif tambang pengangkutan adalah bagi penerima manfaat kedua tadi, bantuan alatan perubatan, dan manfaat ketiga melengkapkan rawatan kanser untuk transport ke hospital untuk menyelesaikan manfaat kedua dan ketiga. Kita berikan kita berikan insentif pengangkutan iaitu 80 sen per kilometer antara jarak daripada hospital dan rumah penerima. Had maksimum bantuan yang boleh diterima adalah RM500 untuk Semenanjung Malaysia dan RM1,000 untuk Sabah, Sarawak dan Labuan untuk penerima PKB 40. Boleh saya katakan dekat sini sebenarnya PKB 40 ni bukan satu skim yang halfway through. Sebenarnya daripada manfaat 1 itu di-carry sampai ke manfaat 4 itu sendiri. Dan kita boleh lihat di sini dalam PKB 40 juga seperti Dr. kongsikan tadi dalam COVID dan sebagainya, dan juga manfaat 1 hingga 4 yang kita kerap kali paparkan kepada anda dan anda boleh dapatkan di pkb40.my. Mungkin Dr. boleh kongsikan sebab teman-telahan Dr. Linda bercakap berkenaan dengan promosinya dalam rangka norma baru ini. Mungkin Dr. Anas ada perancangannya dari segi untuk memantapkan lagi, sebab kalau kita lihat kepada angka yang
menerima manfaat ini masih lagi kurang kan doktor? Jadi justru itu Protect Health telah mula menjalinkan kerjasama strategik sejak 2 tahun yang lalu dengan pelbagai kementerian, agensi-agensi kerajaan serta pihak swasta dan NGO untuk menyebar luaskan maklumat berkaitan skim PKB 40 ini. Antara yang bersama kami adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, Felda, Felkra, LKIM dan sebagainya. Pihak swasta juga turut terlibat untuk CSR seperti KK Supermart dan juga Maidin. Kita akan terus mencari platform berkesan dengan organisasi-organisasi lain juga. Dan buat makluman Hafiz, tidak lama lagi kita akan melancarkan laporan PKB 40. Jadi saya berharap dengan laporan PKB 40 ini dapat menambah lagi perhatian daripada umum untuk menyertai program PKB 40 ini. Kami juga mengharapkan sokongan rakan media seperti Hafiz dan yang lain-lain untuk mempromosikan skim ini, memandangkan ini adalah satu agenda nasional yang penting demi kebajikan rakyat kumpulan B40. Betul, seperti yang saya katakan juga tadi lah, tiada negara yang memberi satu skim kesihatan yang sebegitu besar dan juga memberi manfaat kepada semua. Dan apa yang boleh saya cungkil apa doktor katakan, yang menariknya adalah kerjasama bersama dengan Felda, Felkra ini adalah merupakan sebenarnya kawasan yang ramai juga B40. Sebab saya pun asalnya daripada Felda, maka penting dan jadi tidak ada alasan untuk anda tidak tahu berkenaan dengan manfaat di bawah skim PKB 40 ini. Baik, sebelum kita membawa kepada rumusan perbincangan kita pada hari ini, kita ingin berehat sekali lagi kembali selepas ini dalam Bicara DR. Jangan ke mana-mana. COVID-19 menular dari seorang individu yang dijangkiti kepada individu lain melalui titisan pernafasan atau bersentuhan pada permukaan yang tercemar dengan virus COVID-19. Kadar kebolehjangkitan atau R0 menentukan berapa cepat virus boleh merebak. Dalam kata lain, jumlah individu yang positif dijangkiti secara puratanya oleh seorang kes positif. Sekiranya R0 adalah 2, jumlah kes jangkitan akan berlipat ganda, iaitu seorang kes positif menjangkiti 2 orang lagi, 2 orang kepada 4 orang, 4 orang kepada 8 orang dan seterusnya. Namun kadar kebolehjangkitan tidak sebegitu pada setiap masa. Dalam situasi tertentu, seseorang itu boleh menjangkiti 4 orang dalam satu masa. 2 daripada 4 orang yang dijangkiti mungkin tidak menyebarkan virus ini kepada orang lain. Individu ketiga yang dijangkiti mungkin menyebarkan kepada 3 orang lagi. Yang paling membahayakan adalah individu keempat yang mungkin menghadiri sesuatu majlis keramaian dan boleh menjangkiti ramai yang lain pada satu-satu masa. Kebanyakan jangkitan beramai atau super spreading berlaku di majlis-majlis keramaian seperti perkahwinan, keagamaan, sosial serta tempat-tempat pengumpulan orang ramai seperti pasar, konsert dan sebagainya. Banyak kejadian jangkitan beramai telah berlaku dan salah satunya adalah majlis perkahwinan di mana bapa kepada pengantin perempuan telah menjangkiti 76 daripada 360 tetamu yang telah hadir majlis perkahwinan tersebut. Bagaimanakah kita boleh mengelak berlakunya jangkitan berkelompok atau super spreading ini? Pertama, sekiranya anda diarahkan untuk kuarantin di rumah atau disyaki kontak rapat kes positif, pastikan anda kekal dalam rumah sehingga tempoh kuarantin. Kedua, kebanyakan individu yang dijangkiti tidak menunjukkan gejala jangkitan. Oleh itu, yang paling penting, kita jaga diri kita dan keluarga kita. Cara yang terbaik adalah dengan mengelakkan 3S yang merupakan penyebab utama jangkitan, khususnya jangkitan ramai atau super spreading. Elakkan tempat sesak seperti tempat tumpuan orang ramai atau majlis keramaian. Elakkan tempat sempit, khususnya tempat tertutup. Elakkan sembang dekat dan juga sembang lama. Ini kerana tempat yang sesak dan sempit pada kebiasaannya merupakan tempat-tempat sukar untuk mengamalkan penjarakan fizikal. Kurangnya pengudaraan yang baik dan sembang dekat sukar dielakkan. Risiko jangkitan adalah sangat tinggi walaupun memakai pelitup muka. Kini, anda adalah frontliner. Anda bijak dan sudah pasti anda boleh elak jangkitan dan menjangkiti orang lain.
Baik, berbaki beberapa minit saja lagi untuk kita merumuskan perbincangan. Tapi sebelum itu ingin saya bagi satu segi soalan kepada Dr. Anas. Awal tadi Dr. bercakap berkenaan dengan Protect Health sendiri berkaitan dan juga berperanan dalam program vaksinasi itu sendiri. Sekarang ini kita sudah memasuki fasa kedua dan fasa ketiga. Ini merupakan satu fasa yang penting kerana mereka yang akan menerima juga ramai. Mungkin doktor boleh kongsikan sekali lagi berkenaan dengan Protect Health dan juga dalam fasa yang penting ini. Jadi apa yang berlaku, Hafiz, Protect Health telah dipanggil sebagai anak syarikat tidak berasaskan keuntungan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melaksanakan penglibatan pengamal perubatan swasta. Pada 8 Mac yang lalu kita umumkan untuk semua klinik umum swasta, general practitioner untuk terlibat dalam pemberian vaksin. 12 April yang lalu pula kita telah libatkan hospital swasta, diumumkan hospital swasta untuk terlibat dalam pemberian vaksin untuk berdaftar dengan Protect Health di laman web protecthealth.com.my. Dan pada hari ini diumumkan pula pusat penjagaan ambulatory dan juga klinik pakar swasta untuk juga terlibat dalam pemberian vaksin. Mengapa kita libatkan fasiliti swasta? Dalam menangani pandemik yang besar ini, kita perlu mengembeling tenaga semua. Jadi apabila semua melihat bahawa bukan sahaja kerajaan yang terlibat dalam pemberian vaksin, malah semua fasiliti swasta juga terlibat, itu dengan tidak lanjut, dengan tidak langsung kita boleh mengurangkan vaksin hesitancy dan juga meningkatkan vaksin confidence. Apabila semua melihat semua bersama bekerjasama untuk melawan pandemik COVID dan untuk mencapai herd immunity kelompok. Ini makna program vaksinasi berjalan seperti biasa dan tidak ada dakwaan mengatakan perlahan dan sebagainya. Kerana ini boleh menyebabkan bahawa ataupun kita kata program vaksinasi kebangsaan ini mungkin terganggu dengan dakwaan-dakwaan yang tidak betul. Jadi apa yang Dr. Anas kongsikan itu pastinya memberi satu jawapan yang jelas kepada kita. Baik, kita ingin memberi laluan juga kepada kapsul farmasi hari ini iaitu ubat dalam rawatan anemia bersama dengan Sofhatus Subhi. Jadi apa yang ingin dikongsikan kita saksikan sekarang. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan ubat dalam rawatan anemia. Anemia ialah satu keadaan apabila sel darah merah berkurangan di dalam tubuh dengan bacaan paras hemoglobin dalam darah kurang daripada 11 gram per desiliter. Hemoglobin dalam sel darah merah sangat penting untuk membawa oksigen ke seluruh badan. Anemia boleh berlaku dalam kalangan pelbagai peringkat umur, bangsa dan juga kedua-dua jantina. Wajah kelihatan pucat, mudah letih, nafas menjadi pendek, pening dan sakit kepala merupakan antara gejala biasa yang dialami oleh seseorang yang menghidap anemia. Terdapat juga gejala lain yang lebih khusus untuk jenis anemia yang berbeza. Contohnya, pesakit yang menghidap plastik anemia akan kerap demam dan mudah mendapat jangkitan mikroorganisma. Manakala pesakit sickle cell anemia pula, kebiasaannya akan mengalami jaundice dan bengkak pada kaki serta tangan. Anemia perlu dirawat untuk mengelakkan gejala yang dihadapi oleh pesakit berlarutan. Untuk memulakan rawatan, pesakit perlu diperiksa secara menyeluruh supaya punca sebenar yang menyebabkan anemia dapat dikenal pasti. Rawatan adalah bergantung kepada punca masalah anemia tersebut. Anemia yang melibatkan kehilangan zat besi daripada pendarahan yang kronik dapat dirawat dengan penggunaan suplemen zat besi dan pengubahsuaian diet yang kaya dengan zat besi. Anemia yang disebabkan oleh penghasilan sel darah merah yang bermasalah pula dirawat melalui transfusi darah ataupun pemindahan sumsum tulang. Bagi masalah anemia yang disebabkan oleh penggunaan ubat-ubatan yang boleh menyebabkan kemusnahan sel darah merah, ia perlu dinilai semula dan jika terdapat alternatif ubat-ubatan tersebut boleh digantikan oleh doktor yang merawat. Individu yang mengalami anemia akibat kekurangan zat besi, kebiasaannya akan diberikan suplemen zat besi dan beberapa vitamin lain. Di Malaysia, terdapat beberapa bentuk sediaan yang mengandungi zat besi untuk diambil oleh individu yang mengalami anemia. Tablet boleh kunyah, cecair titis oral dan suntikan merupakan antara bentuk sediaan yang biasa digunakan. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan apabila memilih jenis sediaan zat besi untuk diberikan kepada pesakit seperti indikasi rawatan, tahap anemia yang dihadapi,
memiliki kesan sampingan setiap jenis sediaan dan umur pesakit. Suntikan zat besi contohnya seperti iron sucrose dan iron dextran digunakan untuk pesakit yang tidak menunjukkan kesan positif selepas diberikan rawatan zat besi secara oral atau tidak patuh terhadap rawatan tersebut. Selain itu, dalam kes anemia yang serius seperti anemia dalam kalangan pesakit inflammatory bowel disease, suntikan zat besi turut digunakan. Sediaan jenis tablet boleh kunyah dan ubat titis oral biasanya digunakan sebagai suplemen untuk mencegah anemia kepada golongan yang berisiko seperti wanita mengandung dan kanak-kanak kekurangan zat makanan. Sediaan zat besi secara oral perlu diambil semasa perut kosong untuk meningkatkan kadar penyerapannya. Sediaan ini juga tidak sepatutnya diambil dengan susu kerana terdapat interaksi yang dapat mengurangkan kadar penyerapan zat besi dalam tubuh. Sebaliknya, untuk meningkatkan kadar penyerapan zat besi kepada tahap yang lebih optimum, suplemen yang mengandungi vitamin C disarankan untuk diambil bersama-sama sediaan zat besi. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmaceutical Centre NPCC melalui talian 1-800-88-6722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan ubat-ubatan. Anemia tidak harus dipandang remeh dan perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Penilaian dan nasihat oleh ahli profesional kesihatan diperlukan dalam mencegah atau merawat anemia. Sediaan zat besi hendaklah diambil dengan cara yang betul supaya penyerapannya sentiasa optimum dan kepatuhan kepada rawatan adalah penting untuk memastikan kesan terapeutik ubat yang diingini tercapai. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan. Baik, terima kasih Safatul atas perkongsian berkenaan dengan topik pada malam ini dan juga berkaitan dengan anemia itu sendiri. Dan juga Doktor, kita ada beberapa minit saja lagi untuk kita merumuskan. Mungkin Dr. Linda ingin sekali lagi pesan kepada orang ramai berkenaan dengan manfaat PKB40 ini. Okey. Saya ingatkan lagi sekali ya, PKB40 ini terbuka kepada semua penerima bantuan sara hidup atau kini bantuan prihatin rakyat dan juga pasangannya yang berumur 40 tahun ke atas. Penyertaan adalah automatik dan tidak perlu mendaftar di mana-mana. Layak BSH maka layaklah PK. Dan jadi perlu juga kemaskinilah pendaftaran di LHDN untuk memastikan boleh layak skim PK ini. Untuk pastikan kelayakan, boleh semak melalui laman web yang sama iaitu www.pkb40.com.my dengan hanya memasukkan nombor IC atau boleh hubungi Protect Health di talian 03-8687-2525 atau boleh juga melihat di media boleh juga mesej kami di media sosial seperti Facebook, Twitter atau Instagram ya. Sampai ke tahap itu ya sebenarnya, sampai ke Instagram ni ramai orang muda nak guna Instagram dan lebih mudah. Mungkin Dr. Anas kata-kata akhirnya saya tadi akhir ni saya kata muka Dr. Anas ni macam piuri sikitlah. Mungkin doktor boleh rumuskan berkenaan dengan PKB40 ini. Saya nak tanya juga piuris tu siapa? Nanti kita bincang. Okey, buat semua penonton setia bicara diary rawat, kami mohon daripada Protect Health, daripada Kementerian Kesihatan, kami mohon jasa baik untuk sama-sama kita sebarkan, promosikan skim ini kepada para ibu bapa, ahli keluarga, sahabat maupun jiran tetangga agar lebih ramai yang mendapat manfaat daripada skim ini. Dan kepada yang layak, cepat berkunjung ke mana-mana klinik PK yang terdekat untuk membuat saringan kesihatan supaya kita tahu tahap kesihatan kita. Dan sebagaimana yang saya maklumkan sebelum ini, saringan kesihatan wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum layak untuk manfaat 2, 3 dan 4. Jadi kita jaga kesihatan, amalkan cara hidup yang sihat dan lindungi diri serta keluarga daripada jangkitan COVID-19. Dan jika saya dibenarkan, diberi izin, saya juga ingin memesan kepada semua GP-GP ataupun klinik swasta di luar sana untuk mendaftar sebagai klinik PKB40. Jadi kita jemput mereka kerana pendaftaran adalah percuma dan di online. Jadi klinik-klinik PKB, klinik-klinik ini, klinik swasta ini kita jemput untuk sama-sama kita berganding bahu dengan Kementerian Kesihatan untuk membantu rakyat berpendapatan rendah
Pendaftaran klinik boleh dilakukan online di laman web PK, pkb40.com.my. Pasti apa yang dikongsikan oleh doktor berdua ini semuanya dimuatkan dalam laman web PKB40 itu sendiri. Jadi anda boleh terus ke laman web itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Anas Alam Faizli dan juga Dr. Nur Hasinda Ismail. Kedua-duanya pakar dalam apa yang kita ingin bincangkan pada malam ini. Jangan lupa terus manfaatkan skim PKB 40 ini. Jadi terima kasih kerana menonton pada malam ini. Saya Hafiz Dawson dan juga kedua tetamu ini mengucapkan selamat malam dan juga salam Ramadan. Terima kasih semua. Terima kasih RTM. Okay.